Okey, macam panggil artis kak. Kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampak sopan sangat kan? Okey. Boleh ke saya share slide? Boleh sekejap ya. So, Okay dah. Okey. So, saya rasa tadi tak berdebar, tiba-tiba berdebar sebab bila saya tengok ramai dia punya debaran tu macam saya hampir-hampir tarik diri, saya cakap Encik Rahman, tolonglah saya cakap kan sebab dia janji dengan saya tak ramai, sebab dulu 100 lebih, 200 lebih, okeylah. Sekali saya tengok angka makin banyak, makin banyak. Ya, sampaikan ada yang request PM dia untuk buat FB live, saya cakap ya Allah. Saya memang gigil sangat gigil sangat waktu tu lah sebab kita ingatkan dalam 100 orang sekali yang masuk 500. So hari ni pun debaran tu lain macam sebab kita nampak alamak ramainya orang-orang yang hebat dalam ni Okey. So kita ada berapa jam Kak Fida? Kita ada 1 jam. Lebih pun tak apa. Jangan gitu Kak. Okay. Rindu awak separuh nyawa ni. Alright. Tak adalah. Alright, so saya mulakan Okey, sebelum itu saya mulakan dulu dengan suka saya hadiahkan dulu bersama-sama selawat Al-Fatihah buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat sahabat-sahabat baginda, buat keluarga besar baginda, buat diri kita terutamanya, buat ibu bapa kita, buat leader-leader kita, buat partner-partner kita. Okey, buat suami, buat isteri kita, buat anak-anak kita, buat prospek-prospek kita, buat klien-klien kita dan semua umat Islam. Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, dah habis Kak? Okey, malam ini saya tak janjikan apa-apa Kak Fida ni, pandai je kan. Okey, cuma saya minta malam ini mana yang agak busy kita ketepikan dahulu kebusian kita sebab mungkin ada 1-2 idea ataupun 5 ke 10% kita akan dapat. Saya tak janjikan yang memang confirm you akan close case. Memang tidak, sebenarnya semua sama sahaja. Cuma hari ini, malam ini mungkin Allah dah jentik hati Kak Fida, Kak Zai untuk invite saya dan terima kasih sebab sudi beri saya buat kebaikan lagi. Okey, selepas habis TBM hari tu boleh dikatakan setiap hari alhamdulillah banyak jemputan kalau saya buat minta bayaran saya rasa lebih daripada income manager Kak. Subhanallah, jahat aku ni kan. Okey, so boleh tak kita rasa macam relax tak payah formal sangat kan. So mana yang nak tanya underground ke apa ground ke boleh tanya dah Macam TBM hari tu saya limited, saya tak boleh beri banyak sebab masa dan Cik Rahman akan buat second session. Jadi sebab tu saya nak jawab soalan pun tak boleh. Saya tersekat-sekat dekat situ Jadi saya hanya jawab apa yang saya tahu dan saya tak boleh beri lebih. Okay, so malam ini pun dia nampak saya punya posting dekat story, dia PM saya, nak masuk, tak payah saya cakap tak payah. Sebab ini grup orang, so jangan buat kacau lah saya cakap. Tak payah. Okay, so kita teruskan. Sebelum itu okay, saya kenalkan diri dulu lah kan orang tak tahu pula siapa Leminah ni kan. Okay. So saya dulu adalah seorang guru, guru biasa-biasa sahaja, pendidikan tak tinggi. Saya lahir pada 1987. Saya kontrak dengan Prudential 2012 tetapi experience dalam takaful ini since 2005. Selepas SPM saya dah buat insurans under MAA. Kemudian saya belajar tak tinggi, cuma adalah belajar sikit-sikit. Kemudian kita dah ada beberapa ejen di Melaka, Muar, KL, Negeri Sembilan dan Sabah. Kami adalah satu grup yang kecil dan masih bertatih-tatih sebab saya buat grup sendiri di luar. Okey, saya kenalkan diri tahu, Sabah Sabah. Yang tu last-last kali nanti.
Okey. Okey. Mestilah nak kenal dulu kan. Okey. Bersyukur you all ada dalam legacy group ni. Okay. Legacy group adalah satu group yang besar. Ada Kak Fida, ada Kak Iza dan ada orang-orang yang hebat. Okay. Sebab Kak Iza, Kak Fida adalah orang yang every year staff club. Okay. Saya rasa kerdil sangat. Saya ada yang tak mute ke? Minta maaf Alright. So, okay. Di sini saya achievement saya paling tinggi adalah di tahun yang 2020. Okey, 2020 di mana waktu itulah mungkinlah zaman COVID Allah angkat tiba-tiba apa sahaja yang saya minta Allah kabulkan. Saya tidak pernah staff club. That's why saya cakap dengan Kak Vida, Kak betul ke nak invite saya ni? Kak betul ke nak invite saya ni Kak? Saya tidak pernah staff club. Sebab culture di Prudential dan di mana-mana saja orang yang ada achievement akan di-invite. Orang yang ada achievement akan diberi peluang untuk sharing. Okay. So saya tidak ada achievement yang hebat. Saya hanyalah maintain PWP 2014-2019. Start daripada saya full time sampai 19 saya tak pernah miss PWP. Okay. Dan waktu itu saya mencari apa itu staff club, apa itu MDRT. Okay. Dan saya promote pun ngam-ngam 3 manpower. Ngam-ngam promote sahaja very struggle dan saya quit from my mother agency dan saya buat agensi saya sendiri iaitu Hanan Group. Okay, saya quit cara baiklah sebab saya cakap dengan mak mother agency saya, ibarat macam saya dah kahwin lah, saya nak buat rumah tangga sendiri. Boleh. Sebab dia tahu dalam grup dia semuanya orang-orang berumur. Jadi dia cakap boleh, dia ikut cara Gen Y. Dia cakap macam tu lah kan. Okay, so saya ni 2020 kalau ikutkan by bulan 9 saya dah settle saya punya requirement UM2. Okay, saya kejar MDRT start daripada bulan 10. Okay, bulan 10 saya start speed untuk MDRT. Waktu itu saya lepaskan semua ejen saya dulu. Saya lepaskan semua ejen saya pun buat sale tak buat. Tapi every month mesti ada buat submission. Walaupun saya leader, every month saya mesti buat submission. Saya tak ada SBU, saya tak ada LMT, saya tidak ada sistem. Okay, tidak ada sistem sebab new agency kan, saya kena create, saya kena dari bawah, saya kena create. Dalam masa yang sama saya ada dream, tahun ni by hook aku mesti nak staff club. Tahun ni by hook aku mesti nak MDRT. So Allah tu maha kaya sebab dia bagi hope tiga-tiga terus. Okay, dia bagi UM2, dia bagi staff club, dia bagi MDRT. So lepas saya achieve bulan 9 requirement, saya cakap dengan saya punya senior agent, Akak rasa apa nak kerja MDRT? Okey Kak. Alah okey dia ni yakin tak yakin. Kan kita nak kena cari orang yang boleh. Okay, Akak boleh buat. Oh saya buat kan. Aduh. Okeylah tak apa. Then start dari bulan 10 sampai bulan 12 non-stop orang panggil sharing untuk aspirasi. Saya pun tak tahu datang pada mana. Saya suka mengkaji, saya suka tengok, saya suka kira macam tu. Padahal matematik dulu tak berapa je kan. So tiba-tiba dengan izin Allah banyaknya memberi di situ. Rupa-rupanya Allah selitkan kebahagiaan yang kita tak sangka-sangka. Terus dia bagi MDRT. Saya cakap, betul ke? Dan doa saya waktu itu adalah, Ya Allah, jika kau izinkan aku dengan menjadi MDRT, aku boleh menambahkan lagi kebaikan, membuat kebaikan pada orang Melayu Islam, engkau mudahkanlah. Jika dengan menjadi MDRT, aku boleh menyampaikan lagi kebaikan, engkau mudahkanlah. Aku boleh membantu lagi orang-orang yang susah, orang yang struggle, engkau mudahkanlah. Betul. Maknanya saya dah janji dengan Allah kan, bila saya MDRT, aku bagi kau MDRT hari ni Erina sebab kau dah janji dengan aku, kau akan buat baik. So hari ni kalau Kak Fidah ajak saya tak nak, maknanya saya tak kebur. Sombong kan? Apa Kak Fidah ni? MDRT tu ajak. Tak kebur. Jadi janji Allah. Jadi saya dah janji dengan Allah, saya kena buat. Okay, so hari ni berapa ramai pun, walaupun 5 orang agensi ada yang invite saya share apa yang saya tahu. Okay, sekian, terima kasih. Dah, boleh balik. Okay, so promote dengan unit manager 2 dengan dua manpower. Itu pun semua baru Kak. Semua baru. Semua year 2, year 3, year 1 agent. Belum ada senior, satu saja senior yang masih bertatih-tatih diorang. Tapi dia loyal. Alright, so itu pengenalannya. Nanti kalau nak tanya macam mana boleh tips. Ada soalan tak? Sebelum saya masuk aspirasi. Sebelum kalau tak ada saya nak tanya. Pak Rina. Ya. Bunyi background lah. Bunyi background. Cuba dekatkan dekat
betulkan to mic tu. Ya ke? Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Okay. Okey. Buah cakap tadi. Habis tak dengar tadi? Nak kena ulang ke apa ni? Dengar dah. Aduh, jahat Berbuat betul. baik. Ya. Okey. So, ada apa-apa pertanyaan sebelum saya next? Sebelum tu kalau tak ada pertanyaan saya nak tanya. Siapa yang dah close aspirasi? Tak ada. Abang Jeb tak ada close aspirasi ke? Kalau setakat satu rumah, dua-dua buka Zoom, Dia. Mestilah ada. Mestilah ada, tak pernah nak kalah. Okey. Oh, okey ada. So dah ada tak? Okey, so saya share Saya share apa yang saya ni lah. Alright, so kita start. Kalau ada pertanyaan apa-apa boleh terus tanya Okey. So, ini apa yang saya faham tentang aspirasi. Okey, ini apa yang saya faham tentang aspirasi iaitu satu hybrid plan, kombinasi antara pelaburan dan endowment plan. Kenapa saya katakan ia adalah endowment plan? Sebab dia ada payment dan coverage yang bertempoh. Okey, dia ada term, dia ada tempoh. Macam dulu-dulu punya plan, bayar RM35 sampai 25 tahun, so kita akan dapat balik duit kita. Itu endowment plan. Tapi tidak ada pelaburan. Macam GE, Great Eastern, dia ada endowment plan yang bagus tapi tidak ada investment. Okay, kenapa kita panggil ada pelaburan? Disebabkan dia ada saver dan dia ada contributor. Okay, dia ada contributor. So, dan dia ada return juga dekat saver tu. Okay. Ini adalah best point dalam aspirasi. Okay, best point dalam aspirasi. Saya akan beri dulu beberapa idea. Okay, kalau ada terfikirkan, Kak macam mana saya golongan muda, so apa boleh saya suggest? Ayu boleh tanya. Sebab saya tak akan buat slide untuk semua sales idea nanti jadi 2 jam, 3 jam. Alright, so ini adalah best point in aspirasi. Okay. Pertama, kalau kita dengar banyak orang cakap protection dari segi apa? Sebab kita bukan medical plan yang kita boleh bagi tahu protection dari segi medical atau critical illness. Pada saya, ini pendapat saya masing-masing lah. Pendapat saya adalah protect asset. Means dekat sini protect asset yang sedia ada. Untuk best point yang pertama ini adalah sesuai untuk orang yang dah ada saving atau orang yang dah ada aset sendiri. Contoh macam dia keluarkan duit KWSP dia yang dah 55 dia ada gratuity. Cepat Kak Fida nak cari pen. Okey, kemudian apa Abang Jeb tak sediakan pen? Aduh, Kak lead by example Kak. Okey. Okey, Allah jahat aku nak kena Kak Fida. Okey, kejap lagi saya akan bagi satu sales idea berkenaan dengan protect asset Sebenarnya idea ni ada je a few agent-agent yang MDRT buat. Okay, mungkin caranya berbeza lah. Yang kedua, investment. Hari ini kita cerita pasal orang tentang investment. Actually, di aspirasi bukanlah tempat yang the best untuk kita invest sebenarnya. Sebab kita ada charges protection. Tetapi, kita boleh educate diorang dari segi patuh syariahnya. Dan bila part investment, kita boleh cakap wang sepatutnya bekerja untuk kita. Bukan kita yang kerja untuk cari wang. Okay, maknanya, lebih kurang passive income lah, tapi passive income di sini adalah yang aset cair. Okey, sama lebih kurang konsepnya kita boleh gunakan dekat warisan plus. Okey, kalau laju sangat bagi tahu lajunya, tolong slow sikit. Okey, so saya akan slow lah. Okey, right. So dekat sini ada retirement. Okey, persaraan. Duit habis, umur belum habis. Okay, sekarang ini kita tengok selalunya masyarakat di luar sana bila duit dah habis tapi tak habis-habis diri dia. Maknanya tak mati-matilah. Okay, macam kita dapat duit gratuity ataupun duit KWSP. Dapat 300,000 tapi habis duit dulu daripada dia habis. Okay, so kita boleh educate orang kita untuk menyimpan supaya dia habis pun duit dia tetap ada untuk dia punya legacy. Okay, ni saya bagi poin-poin gini je tau. Tak tentu harah. Tulis. Okey. Tahap boleh Kak Fida. Emergency fund. Emergency fund ni saya suka approach wanita.
Okey, sini ramai wanita kan. Okey, lelaki pun adalah paling best sekali orang lelaki lah akan approach wanita. Sebab kita akan buat satu sales idea berkenaan dengan kenapa wanita perlu ada dana berdikari untuk protect diri dia supaya dia ada fund berdikari sendiri kalau si suami atau lelaki ... Jadi saya share idea. Okay? Yang kelima adalah education, beasiswa aspirasi. Selalunya orang-orang kita akan tunggu beasiswa daripada kerajaan, PTPTN. Betul? Okay? Dan why not kita educate, kita encourage klien-klien kita untuk untuk sediakan plan education. Kita panggil beasiswa aspirasi. Mungkin kalau rasa ayat-ayat ni sedap, mungkin boleh gunalah. Okay, konsep ni lah. Tak adalah kita selalu cakap education plan, buat something yang berbeza lah. Okay, ini adalah investment, ini ada plan persaraan. Saya nak Kak Fida sediakan satu plan yang mantap. Pernah dengar tak orang cakap duit dah habis tapi umur belum habis lagi? Pernah dengar tak ayat tu? Contoh, apa tu? Contoh, plan ni sesuai untuk akak yang 40-an ni. Contoh 40-an, okay? Alright. So, ada apa pertanyaan? Saya akan setiap kali slide saya akan tanyalah supaya tidak tertinggal. Kerana ada yang tertinggal, jika ada yang tak clear, minta tolong mention. Ada? Tak ada? Nak tanya pasal yang protect asset tadi, biasanya kita propose pada umur berapa tu, Rina? Sebab tu saya kata akak tak payah buka Zoom sebelah abang, berdengung. Ha? Berdengung, akak pergi lari dekat bilik. Duduk sebelah. Sibuk sangat nak duduk sebelah abang. Pergi masuk dalam bilik lah. Aduh. Itulah, protect asset ni biasanya kita propose untuk umur berapa ni? Okey. Umur macam akak sesuai. Sabar. Betul ke Kak? Tak kisah umur berapa, as long as dia dah ada saving. Okay, dia dah ada aset sendiri. Tak kisahlah saving dia RM50,000 ataupun RM60,000 je atau RM30,000, kita boleh educate dia. Okay, dan nanti saya akan share. Jangan risau Kak, yang ni saya ada sales idea dia. Bondo, tak sabar ke Kak. Okay, yang ni saya ada sales idea dia, jangan risau. Alright, so next Okay. Selalunya kita akan buka minda kita punya prospek dulu, betul? Kita akan buka minda existing client kita supaya dia tahu apa beza simpanan dan pelaburan. Okay, so sebelum kita teruskan, kenapa angka terus naik 80 lebih ni? Tadi saya masuk 60 lebih, tiba dah 80 lebih. Mana datang orang ni weh? Magic. Aduh, ya. Okay. So saya nak tanya di sini, apa perbezaan simpanan dan pelaburan? Saya perlukan two-way communication kat sini. Apa perbezaan simpanan dan pelaburan? Siapa dapat jawab, redeem hadiah dekat leader masing-masing. Pelaburan ada return. Okey. Simpanan? Simpanan tak ada sangat, tak adalah. Apa yang kita simpan tu kita dapat balik. Okey. Dia pelaburan dan sebenarnya beza dia high risk dan low risk. Okey. Lain? 80 Pelaburan ada orang ni. investment lah. Okey. Simpan apa dapat apa. Okey. Macam-macam bunyi saya dengar. Low risk, pelaburan high risk. Macam-macam bunyi saya dengar. Simpanan low risk, pelaburan high risk lah. Ya. Saya dengar macam dekat stesen kereta api ada. Yang sebelah-sebelah tu kena off kan satu dia punya suara tu. Kalau sebelah-sebelah dekat. Betul. Dia orang ni tahu lelaki bini. Okey. Kena off kan suara tu. Tutup mulut dia. Okey, dah. Saya dengar lagi suara ni berdengung ni. Bunyi macam dekat kapal train lah, station. Okey, dah. Okay. So memang dah mendarat lah Dah mendarat. Okey, so betul. No right, no wrong, tidak ada betul dan tidak ada salah. Jawapan dia betul. Okey. So di sini kita buka minda diorang, kita cakap. Okey. Pelaburan macam ASB akan terima dividen, simpanan hanya simpan saja, dividen tak banyak. Okey. Cuba kita buat satu analogi supaya klien kita nampak lebih senang dia nak fikir. Kalau hari ini, pendapat saya kalau hari ini kita cerita je dengan klien atau prospek kita, simpanan itu simpanan tak ada berganda, pelaburan berganda.
Sudah tak nampak apa ganda tu saya simpan dekat Maybank ada je 1%. Contoh. Saya simpan dekat SB ada je. Kan? Okey, bank Islam ada je returnnya. Okey. So, kita bagi dia satu analogi lah. Okey, saya tengok petik cili tiba-tiba saya, lah boleh jadikan satu idea. Okey. Cili padi. Kaum Hawa dekat sini kalau masak dia akan ambil cili padi. Dia akan ambil kopek, okey, dan dia blender atau tumbuk. Okey, makin lama dia ambil, makin habis tak? Makin habis dan dia kena beli. Betul. Tetapi, okey, begitu juga dengan duit. Hari ni duit yang ada depan mata kita, okey, duit yang abang ada dekat dalam bank. Okey, yang abang simpan tadi yang dekat dalam bank. Hari ni kalau abang ambil, lama-lama habis tak bang? Lama-lama habis tak kak? Macam cili padi tadi tu. Okay, you all nak buat perumpamaan apa buatlah, tapi saya nak cili padi. Okay, itu kalau abang simpan. Cili padi tadi sama Tapi bang, hari ini kalau abang lebih kreatif. Okay, bagaimana agak-agaknya cara abang nak bagi cili ni bertumbuh? Maknanya tak habis. Ada dan ada. Senang untuk abang guna anytime. Macam mana? Semai. Okey. Semai bila dah tumbuh kita boleh ambil. Ada risiko tak? Tak ada. Ada. Makan. Okey, ada risiko. Ulat, betul. Lepas tu kalau tangan korang panas, mati, betul. Kalau tak siram air, mati. Sibuk babi, kan? Itu semua risiko. Begitu juga dengan duit bang. Hari ini, kalau tadi abang simpan, kan? Duit abang lama-lama abang tarik, habis. Tapi kalau hari ini abang beranakkan dia atau abang invest, makin lama makin growth tak duit abang? Makin lama makin tambah tak duit abang? Tetap ada risiko. Risikonya apa? Dia punya return, dia punya market up and down. Sama juga macam cili bang. Hari ini di mana-mana sahaja tetap ada risiko. Okey, ini saya nampakkan lah pada prospek. Kemudian kita nampakkan lagi duit kita, kalau kita simpan sahaja, okey, nak dalam bank dia susut nilai. Okey, berlakunya inflasi dekat duit tu. Contoh, kenapa? Hari ini kita beli tahun-tahun yang 98, tahun 2000 kita beli barang RM50 penuh troli. Betul. Makin lama setiap tahun makin sedikit. Maknanya apa? Inflasi. Duit kita makin susut nilai. Cuba hari ini kalau duit yang kita ada tu kita invest. Kita beranakkan duit itu. Okey, maknanya lebih banyak, lebih grow. Okey. The last to first, buka minda dululah supaya dia tahu. Bukanlah dia tahu kat sini simpan saja, kita pun ada investment walaupun sedikit, iaitu dekat equity dynasty yang saver saja yang akan kita invest. MSA, PUA tidak. Okey, nanti sekejap saya terangkan. Okey, kemudian ini adalah tadi dah buka minda, kemudian ini saya bagi idea siapa target yang boleh kita approach. Kalau saya keluarkan target ini, prospek ini, kalau you all terfikirkan atau teringatkan siapa-siapa, boleh write down nama. Supaya kita boleh sampaikan terus pada orang tu. Okay. Alright. Ini adalah prospek yang pada saya yang 35 and above. Okay, 35 and above macam Kak Fida tanya, ini untuk sesuai orang apa? 35 ke atas. Biasanya orang dah ada saving. Yang pertama yang dah ada sum covered. Kenapa? Sebab dia takkan tanya kita lagi. Yang ini basic sum covered ni kan kita punya aspirasi kan 15,000 je minimum kan. Sikit sangat. So kita galakkan dia ambil hibah dengan kita. Bila orang yang dah ada hibah, bila kita suggest dengan aspirasi ni lebih mudah. Okay, lebih mudah sebab aspirasi sum covered dia tak besar. Right? Kemudian orang yang ada lebihan duit dan dah ada buat simpanan. Macam mana kita nak tahu dia ada buat simpanan? Macam mana kita tahu dia ada lebihan duit? Kita kena tanyalah. Okay, ada cara untuk kita bertanya. Dan kita boleh tengok dia punya lifestyle. Okay, alright, nanti saya share juga. Orang yang nak keluar duit KWSP. Yang ini kalau ada klien-klien, terus lift. Mana klien aku yang kerja swasta yang umur 55. Tahun lepas 54, tahun ni 55. Oh, dia ni banyak duit ni. Okay, listkan nama dia sekarang. Orang yang nak keluar duit KWSP.
Sebab biasanya orang yang duit WSP ni, kalau kita tak selamatkan duit dia dulu, okey, ambil dulu duit dia untuk kita selamatkan, dia akan buat rumah lah, apalah kan. Okey. So, yang seterusnya adalah pegawai kerajaan yang dah nak pencen, dia dapat duit bersara, gratuity lah. Right? So, business owner. Business owner ini kita boleh suggest dia ambil yang tadi tu. Duit habis, umur belum habis. Sampai bila agak-agaknya abang, contoh kalau dia buat satu bisnes, dia fokus on satu bisnes sahaja, katalah satu branch. Okay, bang agak-agak abang sampai bila abang hanya nak buat satu bisnes saja. Maknanya satu branch lah. Abang ada terfikir tak lagi 10 tahun you akan buat 2-3 branch lagi. So why not you sediakan satu plan, okay, untuk create you punya bisnes yang baru, branch yang baru. Boleh you suggest pada business owner. Tapi long term lah bang, ni bukannya hari ni abang simpan minggu depan atau 2 tahun lagi abang dah boleh keluar, tak boleh. So lagi 10 tahun, abang mesti ada impian nak ada 2 lagi branch. Okay, berapa agak-agak estimate satu branch. Contoh dia kata 50,000. So by hook by crook bang, untuk 2 branch, abang kena ada lebih kurang dalam 100 ke 150,000. Okay. So kita createkan dia satu plan yang 10 tahun ada dalam 100 ke 150,000. Sediakan dia satu plan aspirasi. So kita kena calculate sikit lah. Nanti saya akan share. Okay. Kemudian yang dah ada buat unit trust. Okay, kalau kat sini ada yang dah buat unit trust. Ada agent yang buat unit trust, boleh boleh approach orang-orang begini. Kenapa? Sebab orang yang ada buat unit trust, maksud saya adalah klien tu buat unit trust gunakan WSP kan. Okay, bukan suruh dia ambil WSP pergi kat kita, tidak. Dia dah ada awareness. Hari ini kalau abang simpan dekat unit trust, okay, apa-apa berlaku duit itu akan faraid. Okay, dia bukan cair. Right, dia bukan cair. Dan kalau dia ada buat unit trust yang cash money, lagi best. Sebab setiap bulan, biasa kalau dia letak 500 ke 1,000 kan, regular top up tu setiap bulan yang unit trust pun boleh kita suggest untuk dia diversifykan sikit di sini. Okay. Okay, kemudian yang dah ada rekod sakit iaitu GIO. Okay, GIO lah. GIO semua tahu. Kemudian yang seterusnya ini yang 35 ke bawah. Okay, 35 ke bawah ada, saya tengok ramai budak-budak muda dalam ni. You boleh buat kanak-kanak education plan yang saya cakap tadi, beasiswa aspirasi. Okay, yang mana anak seorang, 2 orang, you all duduk di KL, Selangor, majoriti yang parents dah ada awareness tinggi tentang education plan. Yang ini kita aspirasi ni kalau nak senang close adalah bila kita buat satu proposal sendiri. Jangan hantar by WhatsApp ataupun tunjuk mobility. Saya tak pernah tunjuk mobility kepada klien saya. Saya sediakan satu proposal khas untuk aspirasi. Jadi dekat situ saya akan tunjukkan, okey, daripada sekarang bagi tahu diorang, okey, katalah anaknya umur 5 tahun. Okey, dia as a doctor. So doktor, you belajar medik, berapa kos masa you belajar? You belajar pun you dah 5 tahun jadi doktor kan? 5 tahun lepas berapa you belajar? Contoh dia kata 60,000. So you ada dream tak nak anak you jadi doktor juga? Itulah, I rasa memang nak anak I jadi doktor. So hari ini katalah anak 5 tahun. So 20 tahun lagi, okay, anak you akan belajar. Contoh, you at least sekarang ni you dah sediakan satu fund, okay, beasiswa aspirasi supaya bila anak nak belajar doktor nanti, duit tu dah cukup. You tak perlu lagi nak pinjam PT-PTN. Kata 60,000, lagi 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, berapa anggaran? Contohlah dia kata 300,000. So kita createkan satu plan beasiswa aspirasi. Lagi 20 tahun akan datang, dia dah ada 300,000. Okay, dia dah ada 300,000. So doktor, ini adalah long term saving. Okay, memang saya tak galakkan you keluar. Sebab ini untuk education anak you. Inilah beasiswa anak you. So if anything happen pada you doktor, simpanan anak you ni tadi pun Prudential bayarkan juga. Bagus ke? Sangat bagus. If you nak compare dengan simpanan di luar, silakan. Sebab tidak ada simpanan yang lebih baik daripada simpanan di sini. Kononnya kita kena tee up produk kita. Jangan sibuk tee up produk orang lain. Okay? Okay. Kemudian clear yang tu buat satu proposal. Apa saja yang you nak suggest, buat satu proposal khas aspirasi ni.
Okey, orang muda yang baru nak belajar saving. Okey. Macam saya muda lagi lah baru 20-an. Okey, macam Kak Frida, Kak Zatu memang dah 40-an. Okey, macam saya baru nak belajar saving. Salah tu, salah. Okey, macam saya baru nak belajar saving. Jadi orang muda macam saya ni sibuk bayar lah nak contoh-contoh proposal pula. Okey, nanti saya bagi satu contoh dan nanti you create sendirilah yang education tu berapa semua kan. Kalau nak proposal juga, minta Cik Rahman pun ada dia punya education plan. Tapi tak apa, saya boleh bagi hantar kat ingat saya Okey, orang muda yang baru nak belajar buat saving. Hari ini, kalau kawan-kawan kita yang baru je kerja, dia akan pergi buka akaun bank dulu, betul? Bila buka akaun bank dekat Maybank ke apa, officer bank akan cakap, Dek, you nanti datang tau buat loan ASB. Kita pun jatuh cinta dengan officer bank dan kita pun sign yang 25 tahun. Kita tanpa tahu apa-apa dan bila orang tanya, kita cakap saya dipaksa. Sedangkan kau ada pilihan waktu itu untuk tak terima. Loan ASB ni bagus, tak ada masalah pun. Okay, cuma sebelum dia buat, better kita yang datang dulu. Kita dah tahu kawan kita nak kerja kan. Okay, aku nak ajar kau buat satu plan saving. Alright? Okay, sekarang kau dah dapat satu dream job kau. Dream job kau adalah seorang engineer. Gaji kau 6,000. Ya Allah, bestnya baru dapat kerja kan. Okay, mesti kau ada dream. Okay, mesti kau ada dream. Lagi 10 tahun, 5 tahun, kau ada dream tak? Nak beli rumah sendiri, nak beli tanah sendiri, nak buatkan rumah baru untuk parents. Aku adalah lagi 10 tahun, aku ingat aku nak buat rumah dekat tanah mak aku. Ataupun lagi 5 tahun, aku nak beli rumah. Okey, lagi 5 tahun kau nak beli rumah. Berapa anggaran agak-agaknya rumah yang kau nak beli? Dan kau mesti start daripada saving sekarang untuk kumpul 10% down payment. 10% deposit, betul? So, kita createkan dia satu saving yang meet dia punya matlamat. Lagi 5 tahun, contoh dia kata, by hook aku kena ada 50,000. So, maybe dekat sini kita boleh createkan satu simpanan yang cash value dia nanti 50,000 after 5 years. Okay, dan jangan kau hanya fokus simpanan di sini saja tau. Kau kena diversifykan duit kau. Sana sikit, sini sikit, sini sikit. Tapi yang dalam aspirasi ni long term. Yang bagusnya bila kau apa-apa jadi pada kau, saving kau ni pun kita savingkan juga. Jadi impian kau tu insya-Allah akan tercapai. Sebab kau tak ada masa nak keluarkan duit ini, tak ada can nak keluar kan. Sebab memang direka khas plan ni untuk capai need kau. Okay, ingat. Lebih kepada meet dia punya objektif, meet dia punya needs je. InsyaAllah boleh close. Okay, yang penting tahu needs dia. Jangan needs agent. Mungkin needs agent lepas ni nak TPC kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu needs klien kita. Needs klien kita rupanya dia nak 50,000 after 10 years. Dia nak 100,000 after 10 years. Kita pula bagi TPC tinggi. Memanglah tak meet kat situ Okay, so seterusnya adalah orang yang dah ada buat loan ASB. Okay, yang dah ada buat loan ASB kena tengok. Kalau dia rolling, dia jenis rolling. Bayar setahun, so dividen dia rolling second year. Third year dia rolling balik. Saya tak ambil orang macam ni. Okay, saya tak ambil orang ni. Tapi kalau orang tu adalah orang yang every month konsisten dan loan dia punya dividen dia simpan atau dia diversify, yes, kita ambil dia punya dividen untuk diversify ke aspirasi. Okay, ini saya akan tunjukkan sales idea juga. Kemudian orang yang ada anak angkat dan anak tunggal. Okay, clear bab ini? Saya teruskan Okay, idea yang pertama adalah protect asset. Okay, protect asset, saya gunakan idea ini sahaja. Yang saya highlightkan warna merah itu adalah poin-poin penting ataupun isi-isi penting lah. Bab mengajar dulu saya cakap, inilah isi-isi penting. Inilah poin-poin dia. Kita nak hibahkan duit simpanan kita. Kita nak selamatkan aset beku menjadi aset cair. Di dalam simpanan kita ada hak orang lain rupanya. Bukan hak kita semata-mata. Contoh, duit simpanan Kak Fidah yang dalam tabung haji itu rupanya ada hak orang lain, bukan hak dia semata-mata. Mungkin ada hak saya, mungkin ada hak Abang Jeb, mungkin ada hak anak-anak dia. Okey? Tiba-tiba pula. Okey. So ingat, right?
3 poin ini yang kita boleh cakap dengan klien kita. Protect asset ni senang kita close klien. Sekarang ni kita tak nampak pun klien kita ada duit tau. Tapi bila kita start listing, macam saya tu, saya bulan 10 tu saya start listing kan. Ish, ada juga klien aku yang ada duit rupanya. Sebelum ni kita ingat hibah je kan. Tak tahu pun klien kita ada duit. Okay, so apa idea ni? Tengok saya share macam ajar budak new agent tau. Saya minta maaf lah kalau saya punya slide macam ni, tapi saya lebih senang orang faham. Apa yang saya faham mungkin orang boleh faham. Pertama, fact finding. Kita bagi dia soalan yang relax berkenaan dengan saving. Di mana dia simpan, berapa lama dia simpan, apa tujuan dan matlamat dia simpan. Maknanya apa dia nak buat duit tu. Okay? Aspirasi 3 poin ini, fact finding ni sangat membantu awak untuk closing. Sebab kita tahu need dia. Macam saya cakap tadi, bila kita tahu je dia nak buat apa duit tu nanti masa akan datang dan apa dia punya dream dan kita meet dream dia, close. Okay? Kita close. So hari ini tanya dia, dah tanya sembang-sembang semua, ada buat simpanan, dah lama kerja kan, kau mesti ada menyimpan kan? Pandai-pandai lah kurang Caca nak tanya macam mana. Okay, agak-agak apa lama dah saving. Kemudian saving yang lama tu, saving yang banyak-banyak tu, mesti ada dream ataupun mesti ada matlamat nak buat apa dengan duit tu. Okay, saya bagi satu role play lah. Okay, katalah Kak Zah. Kak Zah, saya tengok Kak Zah kan, rajin dapat gaji, dapat banyak gaji setiap bulan, mesti Kak Zah ada menyimpan kan. Okay, Kak Zah ada menyimpan. Kalau saya tanya Kak Zah kan boleh close terus Kak Zah. Okay, menyimpan contoh. Kak Zah sekarang simpan kat mana Kak Zah? Tabung haji. Tabung haji. So, dia dah bagi tahu dah disimpan kat mana kan. Bila kita tanya mesti prospek kita akan cakap. Klien kita akan cakap. Kalau dia tak ada buat simpanan, apa yang akan kita dapat? Selalunya apa objection kita dapat? Kalau kita tanya Kak Zah saving kat mana sekarang? Selalu kalau dia tak buat simpanan, dia akan jawab apa? Adalah. Bank. Tak, kalau dia cakap bank pun orang tu ada simpanan. Okay, bila saya tanya a few client saya cakap, aduh, mana dia menyimpan? Aduh, adalah sikit-sikit. Mana dia menyimpan? Tapi kalau orang yang ada buat simpanan macam saya suruh pay and claim, bayar dulu. Dek, nak tanya awak ada simpanan tak? Ada Kak? Dengan yakinnya. Bil RM10,000 ni, ada Kak? Oh, budak ni ada buat saving. Tapi kalau kita cakap dia ni semua proses pay and claim, alamak berapa ribu lagi nak bayar tu, aduh. Okay, maknanya kita tahu dia tidak ada menyimpan. Alright, so tanya dia berapa lama dia simpan. Lama dah, start daripada kerja dulu. Start daripada anak dara dulu. Okay, so kita dah tahu dah. Okay. Kalau nak lagi detail, nak busybody, kau tanyalah. Mesti agak-agak 10%, 20% daripada gaji kan kau simpan. Kalau nak lebih busybody lah, nak tahu lebih detail kan anggaran simpanan dia. Kemudian tanya dia, apa tujuan dia menyimpan? Then, yang ini saya bagi satu prospek klien saya yang sebenar. Brother ni ada bisnes. Okay, bisnes dia terikat dengan TMB. Dia buat wiring lah. Okay, dia ada electrical industry punya company. Di Melaka ni memang besar lah company dia. Jadi saya duduk-duduk datang office dia, saya tanya benda ni juga, relax question. Lepas tu saya cakap, saya dah tahu dia dah banyak menyimpan dan lebih hebat tu dia cakap dengan saya sendiri. Abang ada dekat CIMB, tabung haji, ASB. Lepas tu abang ada masuk apa tu Rin? Ala unit trust tu apa? Cua. CWA bang. Bukan cua, CWA. CWA. Tak tahulah Rin. Dia orang suruh masuk je lah. Maknanya orang yang ada duit dah tak tahu nak guna apa duit itu. Jadi saya disturb dia sikit. Bang, abang aware tak sebenarnya dalam simpanannya abang tu, duit-duit abang tu sebenarnya ada hak orang lain. Bukannya hak abang seorang. Walaupun bank tu atas nama abang, tapi sebenarnya ada hak orang lain. Means apa? Faraid. Ada hak orang lain iaitu faraid. Bila berlakunya kematian dan dia tak sempat pun nak buat apa-apa. Okay? Right. So, saya bagi tahu dia, abang sedar tak saving abang tu kan? Kalau lebih daripada RM5,000 akan freeze. Yang ini saya dapat maklumat daripada officer bank lah. Ada a few client saya yang kerja bank. Ya, dia cakap.
Lebih 5,000 dia datang kat kita, kita cakap pergi, tunggu dulu amanah raya punya surat. Okay. Jika lebih daripada 5,000 akan freeze. Kelas. Alright. Kemudian saya disturb lagi dia dengan contoh-contoh. Contohlah bang. Kita disturb kita tengah kacau jiwa dia. Okey, contohlah bang macam kisah arwah abang Bocil kan. Dia ada saving tapi tak boleh dikeluarkan. Dia ada saving rupa-rupanya hak orang lain. Sedangkan isterinya boleh dapat 50,000 di situ untuk bayar welfare, untuk bayar apa-apa yang sepatutnya tapi tak boleh keluarkan. Abang tengok Alright, kita tak nak nanti duit yang kita simpan tadi untuk anak-anak kita, untuk kita bagi kesenangan kat dia, rupanya ada hak orang lain juga, orang lain datang menuntut. Kacau jiwa dia sebab kita tengah nak bagi dia awareness. Kemudian bagi tahu dia, duit simpanan dalam bank akan beku bila berlakunya kematian. Dan bila beku bang, agak-agak abang, macam mana isteri dengan anak-anak abang tu nak guna duit tu? Hibah tu lain cerita Hibah itu adalah new asset. Yang sekarang ni, aset sedia ada. Dia dah ada saving. Kita nak protect aset dia. Ini clear Yang hibah tadi yang kita cerita 350,000, setengah juta, 1 juta warisan tu, itu adalah create new asset. Bayar 500 dapat 1 juta. Itu new asset. Sekarang ni kita nak selamatkan aset dia yang sedia ada dalam bank tadi tu. Ada 800,000. So sekarang ni bang, yang 800,000 tadi tu saya nak selamatkan. Memang abang dah ada hibah kat saya 2 juta, 3 juta. Tapi sekarang ni yang ini nak cerita sekarang ni yang ini. Okay, so nampakkan pada dia. Saya bagi contoh lagi, saya disturb lagi dia, saya cakap, abang tengok kes arwah Sosilawati, 7 tahun akaun dia beku bang. Walaupun anak dia sendiri Rita ada knowledge tentang ada knowledge tentang perniagaan, tapi tak dapat juga bantu untuk cairkan duit itu. Apatah lagi isteri dan anak-anak abang yang kecil, isteri abang tak ada knowledge langsung. Duduk di rumah, selama ni hanya suami saja yang tanggung. Bayangkan kalau duit itu beku, bagaimana agaknya hidup isteri dengan anak-anak abang. Contoh kita nak duit dalam tu juga selain pada hibah kita. Okay, lepas tu saya tunjukkan satu proof daripada WhatsApp shop lah. Memang akaun beku. Didapatkan surat takbir semua dulu, baru boleh dicairkan. Kemudian, saya give solution. Ingat, relax question, disturb question dan give solution. Jika hari ini bang, part situ je ada cakap, macam mana Rin? Jika hari ini ada satu solution yang boleh bantu abang, kita selamatkan aset beku, iaitu simpanan abang dalam bank tadi tu, okay, menjadi aset cair. Abang nak tahu tak? Dan duit itu tadi yang paling best boleh dihibahkan terus kepada pewaris abang tanpa proses faraid. Ini yang tadi back to konsep yang first. Hibahkan simpanan. Selamatkan protect aset, hibahkan simpanan. Maknanya saving kita dalam aspirasi tadi tu, kita hibahkan semuanya pada pewaris kita. Maknanya selamat tak aset yang kita tadi tu ada. Selamatkan. Okey, maknanya memang betul dah jadi hak anak-anak kita kan. Dapat tak idea ni? Kalau tak faham, macam mana Rin boleh cakap hibah tu pula? Tu kan simpanan. Kalau tak dapat boleh tanya soalan. Clear. Clear Okay. Alright. So, faham. Okay. So, bagaimana caranya? So, saya cakap, selamatkan aset yang ada, alihkan atau diversifykan saja aset yang ada. Saya suka gunakan diversify lah. Bang, saya janji jamin yang ini tidak ada new commitment. Kita jangan minta dia tambah komitmen yang baru. Sebab sekarang ni, idea yang ini adalah untuk protect aset dia sedia ada. So guna apa saja yang ada di tangan, jangan tambah komitmen yang baru. Nanti kalau semua nak waris 100,000 setahun ke Rin, banyaknya. Sedangkan ada saving yang perlu kita diversify saja. Alright, so saya buat presentation. Okay, let's say lah. Okay, klien ni tadi dia ada 800,000 dalam akaun dia. Kemudian bila saya tanya matlamat dia, dia nak simpan 200,000 untuk dia dengan wife dia pergi bercuti. Okay, nak pergi haji. So 200,000 saya asingkan. Okay, saya tak ambil semua. Saya cuma selamatkan 600,000 sahaja. So, saya cakap dengan dia, bang, let's say hari ni abang ada buat simpanan. Okay, saya tak compare mana-mana, saya cuma tulis simpanan biasa. Apa yang abang akan dapat dekat simpanan abang yang biasa tadi tu? Okay, dia kata dapat dividen. Betul, dapat dividen Berapa anggaran dividen yang abang tahu saving di situ?
Lah biasalah Rin, tabung haji tu semua lah 3% lah contoh kan. Alright. So abang aware tak macam Rin cakap tadi, tempat-tempat itu freeze. Freeze tapi bukan semua bukan semua freeze. Kalau dia buat hibah aman, hibah mutlak, kalau dia buat hibah dekat PNB under ASB, kalau dia buat dekat tabung haji, duit itu boleh dialihkan. Okay, bukan semua tempat. Ni kita cerita dekat bank lah. Alright. So, dan abang tahu kan bila abang simpan dekat tempat ni biasanya akan melalui proses pusaka iaitu faraid. Yang paling tak syoknya bang, simpanan abang akan terhenti kalau abang sakit. So dah tak ada siapa-siapa nak top up saving abang tu. Okay, dah tak bertambah lagi dah duit abang tu. So hari ni bang, kalau ada satu saving plan, saving plan aspirasi, okay, yang kita design, yang kita create untuk protect aset abang yang sedia ada ni, okay, abang cuma diversifykan sahaja simpanan yang abang ada ni tadi, maknanya pecah kepada 2 bakul. 300,000, 300,000. 300,000 di dalam aspirasi, apa yang abang akan dapat? Pertama, kita akan bagi abang dividen. Alright, dividen. Tapi bang, dividen di dalam aspirasi ni tak sehebat invest macam tempat di luar. Cakap kita ada 3 akaun. Okay, yang pertama adalah MSA, yang kedua adalah PUA, estimate return kita 3 ke 4%. Okay, dan yang seterusnya adalah IUA. Saya akan cakap dengan diorang, kita ada 3 tabung, PUA, MSA dan IUA. Yang hanya diinvest di dana equity dynasty hanyalah IUA sahaja bang. Maknanya duit abang nanti yang perlu saya investkan beranakkan ini bang di sini. Okay, di IUA ni nanti. Dan kita tengok selalu dalam Bloomberg yang letup-letup kan. Sekarang dia market down. Yang ini sahaja. Bukannya yang ini. Contoh nanti saya share. Saya ada buat case tadi. Kemudian apa lagi yang abang akan dapat? Macam tadi bang, dalam bank tu beku. Alright, beku. Tapi dekat sini freeze, cair. Dan dia berkonsep hibah takaful. Tak perlu lagi abang melalui proses faraid. Dia hibahkan semua duit itu kepada pewaris. Dan ada kontributor. Simpanan abang tadi akan diteruskan bila berlakunya sakit kritikal. Alright. Yang paling best bang, di dalam aspirasi ada 3 lagi benefit ekstra. Yang pertama adalah guaranteed cash payout. Yang kedua maturity payout. Dan yang ketiga loyalty bonus. Loyalty bonus ni saya yang create dia punya nama supaya orang nampak, wih banyaknya. Loyalty bonus tu yang mana? Yang tahun terakhir guaranteed cash payout. Yang tahun ke-20, tahun 30 tu kan. Kenapa? Sebab jika abang berjaya menyimpan dengan kita sampai tahun yang ke-30, company reward abang lagi dengan bonus kesetiaan iaitu loyalty bonus 99%. Itu. That's why saya wujudkan loyalty bonus. Supaya biarlah dia lama sikit dengan kita kalau panjang umur. Okay? Yang ini. Presentation yang ini you all boleh guna di mana-mana sales idea pun untuk aspirasi. Okay, tapi jangan compare ASB di situ, jangan. Jangan letak tabung haji di situ, jangan. Kita takut bila kita punya presentation, orang akan snap dan viralkan ni Sufida ni, pergi viralkan pula. Contoh, viralkan dia compare dengan tabung haji. Tak pasal-pasal, kan? Okay. Kemudian, bila saya dah present begitu, saya terus cakap dengan abang tu, okay bang, selamatkan aset dia dan saya close dekat situ 100,000 lebih. Okay, saya selamatkan lebih kurang 120,000 yearly untuk dia sahaja, tak termasuk wife dia lah. 120,000 yearly dan untuk 5 tahun. So daripada sekarang ni saya dah start ambil duit dia sikit lah untuk buat single top up. Alright, so settle yang itu. Ada apa nak tanya sebelum masuk yang kedua? Tak ada ke jamu-jamu air ke? After PKP. Boleh. Tak adalah kak, saja je lah. Jamu air kat rumah je kat masing-masing. Okay, tak ada tak ada, saya teruskan. Ada satu soalan. Alright. Akak guna slide ini ke untuk present dengan dia? Ataupun guna kertas je? Siapa yang tanya tu? Yang mengamal tak jumpa siapa. Dah malah nak cari dah sebut dengan nama je. Okay. Okay.
saya dengan yang ni adalah existing client. Okay, yang dengan dia ni saya guna kertas sahaja. Sebab, okay, ini bagus dengan klien ni sebab dia dah trust. Okay, yang ini umur dia 48 Kak Vida. Oh, cari orang yang 45 ke atas, dia dah akan percaya kat kita. Kalau bawah-bawah ni dia macam tak confident kan, dan dia punya financial strong. So saya pergi rumah dia, saya just tunjuk kertas, saya tak tunjuk mobility, dia tak faham pun kita tunjuk. Okay bang, ini tahun berapa, sebab on the spot sebab dia, saya dah repo dia 1 minggu, lepas tu dia panggil saya datang, saya tak sempat buat proposal. Okay, tapi selepas itu saya buat proposal. Okay, saya tu pakai kertas je, pakai kertas, siap-siap, ni berapa, ni kenapa objektifnya adalah nak selamatkan aset abang, nak selamatkan aset abang, saya cakap gitu. Sebab saya tak nak langsung dia tanya saya, berapa dah saving saya tak nak. Okay, sebab saya betul back to concept. Bang, ingat yang ini bukannya abang boleh keluar anytime, yang ini adalah abang nak selamatkan aset abang daripada beku. Yang ini adalah abang nak selamatkan supaya anak-anak abang ni, ramai perempuan ni untuk masa apa, ada fund diorang nanti. Untuk diorang ingat saya sampai macam tu. So tak guna apa-apa, saya guna ni. iPad tu saya just buat proposal di belakang dia. Senyap, saya buat quotation, saya tunjuk kat dia. Sebab dia tak faham pun. Sebab dia dah trust. Saya ni best, siap dia tunjuk saya ASB slip, KWSP punya statement, apa semua. Anarin, cuba kau totalkan. Macam ni pun boleh saya cakap. Terjawab ke soalan? Terjawab. Thank you. Alright. Jelas. Okay, sama-sama. Okay, so yang kedua adalah prospek yang buat loan ASB. Okay, yang ini pun existing client. Okay, yang ni pun existing client. Doakan saya ada 3-4 orang lagi klien saya yang buat loan ASB yang dividen dia tak guna. Alright, dividen tak guna, yang dia guna, dia ada maximum loan 200,000, ada yang 100,000. Okay, dividen dia tak guna. So yang ini PKP tahun lepas saya approach je by WhatsApp. Saya tanya dia ada buat saving? Dia ada buat saving? Saya tanya tu je. Terus je target kita kan. Tak payahlah nak berbahasa, ada ke takaful, dia tahu kita buat takaful dah. Tanya je. Bukan nak tanya awak lah, awak ada buat saving tak mana-mana duit? Kan muda-muda lagi ni, ada kak? Dia kata dekat tabung haji, Bank Islam dan dia buat loan ASB. Lepas tu kita puji, mesti dah lama kan buat saving. Alhamdulillah kak dari mula kerja. So dia dah kerja dengan government lebih kurang 8 tahun. So dekat situ, saya tanya dia, yang loan ASB tu sebulan berapa bayar? 950. Wih, dah hati saya, aku pun tak mampu buat banyak macam tu. Kan? Saya kata boleh tahan. Berapa banyak buat loan tu? 200,000 maksimum lah. Dia buat 30 tahun. So saya cakap, tahniah, bukan mudah nak komit dan tak ramai anak muda macam awak tahu nak buat loan lah. Berapa lama dah awak buat? Okay, 6 tahun dah saya buat. 6 tahun. So dari situ saya start kira. Okay. Kemudian saya tanya. Adik nak tanya. Okay, dividen yang awak dapat setiap tahun tu awak rolling ke tak awak ambil? Saya tak rolling, saya ambil. Dan saya masuk dalam bank dan tabung haji saya. So Allah bagi saya the right person. Okay, Allah bagi saya the right person dan sangat mudah. So jadi saya cakap, wah bagusnya. So saya kira-kira. 200,000 yang average return yang 5 tahun, 6 tahun ke belakang ASB 200,000 kali dengan 5%. Loan ASB kita kira dividen daripada total loan, bukan total saving. Okay, kalau saving nak kira ASB baru total saving kan. So 200,000 kali, plus mana ada 60,000. So saya cakap, mesti lebih kan 70,000. Alhamdulillah kak, lebih sangat. Saya dah dapat tahu dah. Saya dah dapat tahu dah dia yang ada saving. Umur budak ni baru 3, dia tahun 88. 88 tahun 90. Tahun 90 tau. 90 ke 89 macam tu. Muda lagi, muda daripada saya lah. Okay. So dia dah buat saving banyak macam tu. Jadi saya kata, dek mesti awak ada dream kan nak guna saving tu untuk apa? Lepas tu dia cakap saya nak beli tanah, nak buat rumah banglo dan sebelum saya bersara saya ada duit yang banyak. So sebelum dia bersara dia nak ada duit yang banyak. Nanti dia 60 tahun dia akan dapat gratuity. Okay, sebab dia pegawai. So nanti dia akan naik lagi penolong pengarah semua kan. Jadi dia ada duit gratuity untuk dia nak sampai dream dia dalam masa yang sama. Kita bagi lagi dia sebelum bersara. Nampak? Sebelum bersara saya nak ada duit yang banyak. Maknanya kita bantu dia untuk achieve dia punya goal adalah nak dapat duit yang banyak. Pada dia 70,000 tu banyak lah. Okay. So
So saya cakap dengan dia, maknanya nak buat akaun persaraan kedua lah ni. Kalau ada satu plan saving yang boleh bantu lengkapkan lagi dream awak nak tahu tak? Yang bestnya saving ni awak tak perlu tambah komitmen baru. Cukup awak gunakan apa yang ada. Maknanya apa? Daripada dividen dia tadi, yang ini saya close 16,000 kot, 16,000 setahun. Okay, saya bagi dia 2 proposal. Jahat agent insurans ni. Saya bagi dia 8,000 dan 16,000. Okay, tips sikit proposal tu why not kita createkan. Tak sepatutnya saya share dan saya ajar lah. Sebab banyak dalam sini staff clubber, ada MDRT, ada apa tapi saya nak share juga, tak kisahlah. Okay, sebab memberi biasa habis baik kan. Apa yang saya buat, saya inilah. Kita boleh gunakan buat proposal tu 2 proposal. Tolonglah jangan hantar lagi by WhatsApp. Ejen Prudential ni, ejen saya sendiri, selalu saya marah. Janganlah hantar by WhatsApp, copy, type, copy paste. Tak professional. Be a different person. Be a different agent. Professional agent You buat satu proposal, you wujudkan 2 package platinum. Package platinum tu maknanya yang highest, yang you rasa dia boleh bayar. Yang you rasa dia nak selamatkan duit dia. Yang kedua adalah mungkin diamond atau gold. Kalau buat 3, platinum, diamond, gold lah. Okay? Kalau buat 2, diamond atau gold. Boleh? Platinum atau diamond. So bila kita bagi dekat prospek, kita tulis tu kan, package gold Sufida Azmi. Contoh. Bila kita follow up dia, saya just tanya dia je. Okay, dek, proposal okay, yang mana satu yang meet awak punya dream? Saya cakap, platinum or diamond? Kak, saya pilih platinum. So saya tengok balik platinum aku bagi berapa? Oh, 16,000. Aku pun buat tak ingat kan. 16,000. So cakap, okay, alhamdulillah. Senang je. Okay, macam baru-baru ni saya close 13,000 lebih, 13,600. Saya bagi 2 juga proposal. Klien saya tu daripada tahun lepas, tak sempat-sempat nak ambil. Dia cakap saya, ni saving yang minimum 10,000 tu ke? Saya cakap, ada orang cakap minimum 10,000 Padahal 10,000 tu besar juga. So saya cakap, lebih daripada 10,000 pun boleh buat. Saya cakap. So saya bagi 2. Satu yang 9,000 lebih, package gold. Yang itu saya buat diamond. 2 je, diamond dengan ni. So saya kata yang best ni diamond ni, you hanya saving 5 kali saja. Yang gold tadi ni, you kena commit 10 years. 10 kali you saving every year. So which one yang you want? I nak diamond lah. Okay. So proceed dengan diamond. Okay. Dalam warisan pun boleh juga buat. Package walaupun RM100, tak ada masalah pun. RM100 yang warisan pula 20 tahun tu kan, buatlah itu package gold. Walaupun tu bukan gold. Kan? Goal kita katalah nak closekan dia RM200-300 sepatutnya dia ambil. Plan yang 5 tahun atau 10 tahun dia tu, yang cantik yang kita buat untuk warisan tu, itu kita panggil diamond. Nampak kan? Oh, diamond Okay, yang diamond ni lebih meet you punya need sebenarnya. Contohlah, cuba buat. Saya sendiri buat, kena rajin sikit lah. Rajin sikit, jangan by WhatsApp je. Sebab ejen AIA semua pakai proposal. Semua pakai proposal. That's why dia orang banyak close case. Oops. Okay, dah settle ni. Okay. Idea ketiga, last. Apa ni kak? 1 minit. Dana berdikari untuk wanita. Idea yang ketiga adalah, isteri atau wanita perlu ada pelaburan sendiri. So siapa kita punya target market? Dah tentu dah isteri. Dah tentu lah isteri. Ramai isteri di luar sana yang sekarang ini, ramai wanita di luar sana yang buat bisnes online. Yang buat bisnes part time. Yang sambil kerja ada buat bisnes. Betul? Orang yang begini yang perlu kita cari. So write down nama dia. Kalau tengok kat TikTok tu, ya Allah, korang tengok dia jual kek je, dia dapat buat rumah 300,000 cash. Dia dropshipper je, dia boleh pakai Velfire. Aku ni yang tak fire kan. Okay. So, suggest dia. Kenapa akak perlu wujudkan satu dana berdikari untuk akak? Kita panggil emergency fund. Kenapa kak? Sebab kak, hari ini, suami yang tersayang jika Allah uji dengan sakit ataupun meninggal dunia, bagaimana akak nak survive dengan anak-anak? Yang ini pun boleh boleh jadi sales idea hibah Okay. So, bagaimana agaknya kak, akak nak wujudkan, akak nak survive dengan anak-anak?
Yang kedua Kak, kalau tiada jodoh antara kita lah, antara akak dan dia, tiada jodoh di antara akak dan dia, bagaimana agaknya untuk akak survive dengan anak? Sedangkan akak, selama ini akak harapkan suami akak untuk beri gaji pada akak, untuk bagi duit pada akak, tapi akak tak buat apa-apa pun untuk backup plan income akak sendiri if anything happen pada akak, jodoh akak ni. Okay. Dan yang ketiga Kak, yang paling kita, suamiku kahwin lagi. Bila suamiku kahwin lagi, so berlakunya faraid di situ. Takkanlah Kak nak main tarik-tarik rambut dengan madu akak, nak dapatkan itu, nak dapatkan ini. Saving pun dikongsi-kongsi sama. Kita jadilah wanita yang berdikari, yang orang kata high class, yang ada dana berdikari sendiri Kak. Kenapa hari ini jika ada peluang kita tak wujudkan, kenapa kita tak wujudkan? Okay? So, tunjukkan dia sedikit apa goal dia. Nampak? Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kita ajar dia untuk asingkan 20 ke 30% dari keuntungan perniagaan atau income yang akak ada. Simpan dan laburlah supaya ianya berguna untuk survival kehidupan akak nanti. Okay? Tu nampak sikit-sikit lama jadi bukit. Alright, yang ini bagus untuk kita suggest pada sekarang wanita dah hebat. Okay, diorang ada buat bisnes. Macam mana nak tahu Kita kena tanya. Jadi busybody, fact finding, repo, kena tanya. Kita tak tahu pun klien kita sebenarnya banyak duit. Yang kita nampak dia update biasa-biasa, tapi rupanya banyak duit. Alright, so settle. Ada apa nak tanya? Saya ada buat case study. Okay, kalau you all nak belajar kira-kira lah, tapi pada saya dah ramai yang buat aspirasi. Okay, so saya sediakan juga tadi. Okay, so ada apa nak tanya about ini? Saya bagi 3 saja sales idea. Yang lain kalau nak tahu, tanya lah. Nak tanya? Pergi Siapa tu nak Puan tanya? Irina. Okay. Pergi back slide tadi, Puan. Alright, okay, back slide. Alright. Sorry. Okay. Lagi? Okay, apa kena mengenai suami, apa kena mengenai suami sakit atau meninggal dunia tu Okey, kalau suami sakit atau meninggal dunia, agak-agak siapa yang nak bagi duit dekat dia? Suami baru. Dia keluar duit lah. Betul tak? Dia kena keluar duit, betul. Okey, kalau dia macam saya kata So tadi boleh ini kita boleh guna saya ada yang husband dia dah sakit lah kan? Maksudnya husband dia dah sakit, so tak boleh buat hibah, buat aspirasi lah. Betul tak? No. Okey. Dia macam ni, contoh Okey, katalah hari ni kita jumpa orang yang buat bisnes ataupun orang suri rumah lah. Okey, contoh, selama ni husband dia yang bagi dia duit every month. Contribute, bagi duit belanja, duit nafkah, whatever lah. Betul? Bila tiba-tiba isteri dia sakit atau meninggal dunia, dia tak ada buat hibah juga. So bagaimana dia nak ada duit pendapatan sendiri, duit saving sendiri untuk dia survive dengan anak-anak dia? Dapat tak? Dapat tak ada idea? Dan you boleh gunakan juga idea ni untuk plan warisan ataupun plan hibah. Maknanya kita bagi tahu dengan isteri tu, Kak, akak boleh wujudkan juga dana berdikari. Maknanya suruh suami ambil hibah. Dihibahkan kepada akak pun boleh juga. Itu kalau husband dia sihat lagi lah kan? Ya. Dia dah sakit, buat aspirasi lah. Okey, sebab bila kita jumpa hari ni, contoh sekarang ni kita tengok ramai orang kena COVID. Okey, suami-suami kena COVID. Jadi isteri ni sebenarnya tak ada saving. Dia tak ada saving sendiri. Rupanya selama ni dia harapkan saving husband dia je. Bila husband dah sakit, husband dah kena keluar duit dah. Betul, nak beli pamper semua guna husband ni. Jadi isteri ni tak boleh nak guna dah duit tu untuk dia punya survive dengan anak-anak dia. Jadi kita ajar hari ni untuk dia create satu dana berdikari. Emergency fund. If apa-apa jadi dekat suami, ada duit. Dia tak payah lagi menanti-nanti duit yang lain. Sementara tunggu faraid ke whatever lah. At least dia ada duit untuk survive. Ini kita tak cerita pasal hibah lah, tapi boleh gunakan idea ni juga. Alright? Okay. Okay, thank you. Alright, sama. Okay, so ada apa-apa pertanyaan lagi? Ada soalan tak untuk hari ni? Kalau malu nak tanya, boleh type dekat chat box tu. Nanti kita bacakan. Ada soalan tak? Jelas ke perkongsian daripada Rin ni? Rugi kalau tak tanya. Lembut Siapa? je macam ni. Ada satu. Tapi tak tahu lah soalan ni soalan bagus ke tak. Just tanya je. Kalau boleh jawab, alhamdulillah lah.
apa ni nak tanya, katalah kan kita orang wife ni si rumah tapi dia buat bisnes kecil-kecilan lah, tak sebanyak yang disangka lah, tak adalah havoc sangat dunia bisnes, tapi ada kecil-kecilan mungkin buat bakery ke apa ke. And then berapa yang kita boleh suggest kat dia, and then sebab kita pun tahu kan dia tak berapa sangat, duit nafkah pun mungkin sikit, tak adalah banyak. So suggested tu berapa? Yang paling minimum ke ataupun terus nak bagi yang tinggi-tinggi? Okay, selalunya good question. Okay, selalunya kita akan, macam kita buat hibah, kita akan tanya dulu klien punya income berapa dan kita buat dia punya 10 years atau 5 tahun punya annual income untuk protect dia punya income kan. Okay, tapi kalau macam ni, okay, why not kita tanya pada prospek ni, bila kita dah bagi awareness, tanya dia. Kalau saya akan buka minimum pun dalam 350 satu bulan. Okay, satu bulan. So that's why dekat sini pentingnya awak tanya dia berapa profit yang dia dapat. Bisnes kecil-kecilan, bisnes kek tadi tu. So bagi tahu dia juga, at least you boleh asingkan, okay, 20 to 30%. Kalau banyak sangat ambil dalam 15%. Fokus on kita punya konsep. Kalau apa-apa kak, ingat sakit pening ke apa lagi 5 tahun akan datang, boleh juga akak jadikan anak-anak punya pembelajaran, akak boleh keluar duit. Macam-macam idea kita boleh masukkan untuk dia punya plan sahaja. Okay, tapi kalau dia bajet juga, saya akan buka RM350 minimum sahaja. Kalau tak ada juga, okay, so saya hanya suggest apa yang patut je lah. Tapi kalau aspirasi, kalau bawah 350 memang saya tak open pada klien tu. Sebab tak meet apa-apa pun. Tak dapat apa-apa pun. Kalau kita hanya jual 200 lebih tanpa masuk saver, sebab 200 lebih kan tak bersaver kan. Daripada mana duit tu nak datang? Sebab kita yang invest, duit yang invest tu hanyalah di saver saja. Kalau kita tak masukkan saver, bagaimana duit tu nak beranak? Oh, kiranya ada saver sekali lah. Ya, Saver ada dia tu saver. banyak. Saver tu dalam 40. 40%. Saya RM40. 40% daripada total contribution dia. Yang basic lah. Contoh kalau hari ni buat quotation, katalah letak basic 15,000, letak contributor katalah harganya 225. Okay, so kita letak mungkin dalam 30% to 40% saver daripada 225 tadi tu. Macam kalau misal kata RM1,000 kita buat, okay, mungkin kita letak 50% daripada 1,000 tadi tu. Contoh. Okay? Okay, faham. Okay, terima kasih. Sama. Yang tadi tu Asmuni tanya, so maksudnya tadi husband bayarkan aspirasi lah. Terpulang kalau husband nak bayarkan aspirasi untuk wife dia wujudkan satu dana berdikari, okay? Kalau husband dia willing untuk bayar ataupun dia sendiri bekerja ataupun dia sendiri ada bisnes. Kalau perasan orang wanita yang buat bisnes kat luar sana, dia tidak ada pendedahan yang banyak berkenaan dengan dana berdikari ataupun persaraan ataupun emergency fund. Diorang tidak ada pendedahan yang banyak. Diorang hanya tahu dapat duit dia simpan berbantai, dapat duit dia simpan kat bank biasa. Serius, diorang tak tahu. Okay? Sebab saya ada kawan-kawan yang buat miracle, yang buat Herbalife, yang buat Shaklee, dah sampai leader. Diorang tak tahu pun, iya ke alamak duit akak habis macam tu jadi. So hari ni mungkin kita boleh start fact finding, start repo untuk kita tahu kat mana dia letak duit. Okay. So ada soalan lagi? Nak tanya? Kalau boleh nak minta Irina tunjuk sikit lah projection dalam bentuk figure tu. Sebab kita pun ramai juga orang baru kat dalam ni. Projection dalam bentuk figure. Sebab kebanyakan prospek yang saya approach tu, dia orang akan tanya jumlah. Biasanya dia orang akan tanya berapa dia orang akan dapat bila dah tempoh matang nanti. Okey, yang itu guna CSID apa? Maknanya saving lah. Saving, buat invest kat sini. So nanti dia akan tanya pasal return, betul? Betul, exactly. Okey. Sebab mungkin kita back to konsep kita. Mungkin di situ kita mainkan konsep saving dan investment. Sebab itu dia nak tanya pasal return dan profit. Okey, tapi hari ini, okey, tapi saya tunjuk juga. Siapa yang pernah buat quotation last year tapi tak close, so bila dia buat tahun ni berbeza jumlah dia dari segi saving.
Contoh tahun lepas dia buat 3,000 juga satu bulan. 3,000 satu bulan ke, cash value dia 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tapi bila dia buat tahun ni, kenapa jauh sangat beza ni, 100,000 beza ni, siapa? Ada tak? Ada. Ada Okay. So tahu tak sebab apa? Dana equity tu 5% je dia letak. Kalau ikutkan tak sampai pun 5%. Tu saya duk kira. Dulu 10% dekat table. Itu projection lah. Projection itu projection. anggaran lah. Atau lepas 10.3%. Sebab tu ramai ejen pumpam-pumpam kita boleh tunjuk kan. Tapi tahun ini hanya 5%. Okay, hanya 5%. So, macam tadi Encik yang bertanya, kalau tanya pasal return, kalau tanya berapa figure yang dapat, boleh je tunjuk anggaran yang ada dekat mobility tu. Okay, anggaran yang ada dekat mobility. Saya pun ambil di situ juga dan saya kira manual yang saver tadi tu. Okay, saya ada case tadi tapi semua orang nak buat ke ataupun saya skip? Nak buat. Nak buat. Okay, nak buat, kita bagi satu ni sama-sama belajar lah supaya dapat. Saya akan share sikit dia punya apa yang key point kita boleh kira secara manual untuk dapatkan angka figure yang best yang tadi Encik tanya tu kan. Okay, yang ini pertama adalah kita gunakan idea protect asset. Let's say Encik Kamal seorang senior executive, dia ada 350,000 dalam KBSP dia. Dan umur 55 tahun kan, dan dia bercadang untuk mengasingkan 150,000 dari duit KBSP dia untuk dilaburkan. Okey, apa yang boleh kita cadangkan? Alright, so keluarkan iPad, buka mobility, dah ada install Save Pro kan. Okey, kita masukkan dia punya nama Cik Kamal 19 Februari 1966, tidak merokok. Minta maaf ini bukan nak ajar tau, nak tunjuk. Mungkin cara saya berbeza, cara you all berbeza. Minta maaf sangat-sangat. Okey, yang ini lelaki, no smoke, tidak merokok, eksekutif kelas 1. Okey, hari ini tadi dia nak asingkan 150,000, betul? So kita ambil saja 5 kali bayar, 5 kali simpan. Means setahun 30,000. Belajar buat yearly, kita nak aim MDRT kan, belajar buat yearly. Dulu saya takut buat yearly. Tapi bila duduk dengan orang-orang yang nak MDRT semua kan, yearly nak, yearly. Okay, so buat yearly. So kita letak basic sum covered 25,000, coverage term dia 20 tahun. Okay, contribution term 5 tahun. So kat sini ada takaful saver dia 12,920. Letak contributor protect, contributor saver. Kemudian dia punya payout pilih accumulated dekat IUA. Siapa yang available kita boleh buat sama-sama dah. Okey, dah ke? Belum. Belum, alright. Ni equity dynasty ke 100%? Betul. Okey, so dapatkan yearly dia 30,000. Yearly kita dapat 30,000. Kemudian kita start present dekat Encik Kamal. Tadi Encik Kamal kan? Okey, Encik Kamal. So kita dah bagi sales idea yang pertama, kita boleh gunakan yang protect asset, whatever tadi tu lah. Okey, kemudian kita cerita untuk dia dapat berapa anggaran yang dia akan dapat. So, apa yang Encik Kamal akan dapat adalah benefit yang pertama. Okay, guaranteed cash payout. Di mana guaranteed cash payout ni Encik Kamal dia ada 2 option. Option yang pertama adalah pay to account bank yang you akan dapat every year start daripada tahun kedua sampai tahun yang ke-20. Kalau you ada ni kan, every year you akan dapat. Okay, without dividend, without return. Maknanya solid you dapat. Okay.
Macam ni. Tahun yang kedua, start sampai tahun yang ke-10, you akan dapat 3% from you punya sum covered 25,000 without return. Kalau you pilih pay to account bank. Okay. Tetapi kalau you pilih accumulated, dia akan bercampur dengan return. Yang ni kita akan present satu dia keluar duit tu kan. Okay. Kemudian, okay, macam dia tadi ni kita ikat 20 tahun kan. Kenapa ikat 20 tahun? Siapa pandai? Sebab umur dia. Okey, pandai. Sebab umur. Terima kasih respon. Okey, sebab umur. Okey, umur dia dah 55. So 20 tahun dia ada 75 tahun. Takkan kita nak letak sampai 30. Okey. So cerita dengan dia, tahun yang seterusnya pula, tahun yang ke-11 hingga tahun ke-19, company akan bagi guaranteed 6% from the sum covered, iaitu abang akan dapat, Encik Kamal akan dapat 1,500, 1,500, 1,500 setiap tahun sampai tahun yang ke-19 sahaja. Okey, yang ini kalau Cik Kamal pilih pay to account bank. Maknanya tidak ada return. Tetapi kalau Cik Kamal pilih accumulated, dia bercampur dengan return. Okey. So kita kira save withdraw depan dia kan. Masukkan dekat save withdraw kita. Okey. Annual saving 750 yang dia dapat tadi di tahun yang kedua kan. Okey, kemudian saya akan main return 5 dan 6 sahaja. Tak lebih daripada tu, 5 dan 6 sahaja. Okey, 5 dan 6. Saya ada buat e-spring unit trust e-spring. Siapa ada buat unit trust mungkin ada pengalaman dan dia punya performance market Equity Dynasty ni. So far Equity Dynasty ni average return dia belum lagi yang turun daripada 10 ke bawah. Okey, 10 ke bawah dan dia punya dana strong. Okey, dana dia strong. Tapi saya tetap bagi 6% sebab kita takah full. Kita bukannya unit trust ataupun company pelaburan. Okey, so saya masukkan di sini. Kemudian dia akan jadi begini. Betul? Dia akan jadi begini. Then tahun pertama kita letak kosong sebab tahun pertama tidak ada cash payout kan? Betul tak? Tadi kita tengok tahun pertama tak ada cash payout, start pada tahun kedua betul? So tahun pertama kita letak kosong. Okey, kita letak kosong. So kemudian okey, page tadi ni ke? Okey, page yang ni ke? Okey, Khalil, page ni ke? Okey, alright. So, kita masukkan 750, kita letak 6% return, 20 years punya saving period. Kemudian dia akan jadi begini. Dan saya next Okey. So, okey, so tahun pertama tu kita letak kosong. Kita klik dekat annual saving yang tengah-tengah dekat 750 tadi tu, kita letak kosong. Okey, kemudian dia akan jadi begini. Kosong sampai bawah 750. Okey, dapat Okey, dua-dua kat Fidah ada. Bancik pun ada, kat atas pun ada. Kiri kanan. Aku tak tahu yang mana satu kita tengok. Okey, dapat Lia Alright, so tahun yang ke-11 kita klik dekat situ 1,500 dan kita apply. Dia akan jadi straight ke bawah kan, 1,500 sampai ke bawah. Dan tahun ke-20 kita letak kosong. Walaupun dalam mobility kita ada amount. Kita letak kosong. Kenapa kita letak kosong? Betul ke tak betul? Hasilkan daripada loyalty benefit ke? Pandai. Saya doakan awak close aspirasi bulan ni insyaAllah. Amin. Alia Sakinah. Okey. Penting sebab dia buka video kan. Saya tak dapat tahu nama dia. Saya dapat tengok muka dia. Jadi saya boleh submit doa dengan Allah. Saya bayangkan muka dia, saya visualize. Okey. Nampak tak cara kita nak suruh orang buka video? Okey. Betul. Alright. So, kemudian tahun ke-20 tu kita tak kosong. Okey, tak kosong. So, kemudian saya letak 6% dan kita cakap dengan klien tu. Ya, benefit yang pertama Encik Kamal akan dapat adalah total cash payout yang bercampur dengan return. Kalau Encik Kamal pilih accumulated tadi Encik Kamal akan dapat RM33,706. Ini kalau saya letak 6% estimate return.
Okay, ini yang pertama benefit Cik Kamal dapat. Alright, so saya move benefit yang kedua. Ingat kita ada manfaat tambahan 3 kan? So kita move benefit yang kedua, iaitu maturity payout. Saya percaya semua ejen akan tunjuk yang indah-indah, yang tinggi-tinggi kan? Okay. Senario 2. Bagaimana dapat senario 2 ni? Dia jawab, bagaimana dapat senario 2 ni? 1 tambah 4. Apa? IUA, MSA, PUA. Okay, MSA, PUA. IUA. Campurlah MSA, campur PUA, campur IUA. Tengok sini. Total payout on maturity. Higher of 1 campur 4. 1 maturity benefit ni, yang kita letak 25,000 ni, campur 4. Atau whichever higher, 2, 3 dan 4. Okay, maknanya 2, 3 dan 4, senario 2 ni yang inilah 1, 2, 3. Total dapat ini. Okay, so tunjuk dekat dia. Macam tadi bang, ingat tak presentation saya dalam aspirasi ada 3 tabung. Tabung pertama MSA, PUA dan IUA. So total 3 tabung ni tadi on maturity abang akan dapat 178,000 plus minus lah. Okay, so ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, benefit yang ketiga bang. Benefit ketiga adalah loyalty bonus. If Encik Kamal berjaya setia menyimpan dengan Pru BSN, company akan bagi bonus ini sebanyak 21,500. So bang, kalau abang nak dapat reward 21,500 ni, abang maintain lah saving dengan kita selama 20 tahun. Okay, jangan tutup polisi ni supaya abang dapat bonus ni daripada company. So berapa jumlah untuk ketiga-tiga benefit ini adalah, so saya totalkan semua, 233,777.6. So dekat sini dia punya return of investment 56%. Macam tahun lepas, projection dia dalam mobility 10%, kita boleh earn dalam 100 lebih ROI dia. 100 lebih ROI dia. Tapi this year, bila company ubah, so kita hanya dapat ini. Okay, saya nak tanya. Tadi yang diinvestkan di Equity Dynasty hanyalah saver saja, setuju? Bukan MSA, bukan PUA. MSA dan PUA kita invest di mana? Bond yang cukup. Bond dan urus. Alright, bond dan urus. Okay, bond dan urus. So hanya kalau saya fokus on saver. Saya fokus on saver. Saver dikira MDRT 100%. Okay, TPC sikit je lah. Okay, mainkan saver yang tinggi sebab macam klien saya, ada a few klien, saya suka tengok macam saya share tu di TBM, saya share 2 hari sekali, 3 hari sekali, saya akan tengok dia punya profit saver sahaja. Kalau make profit, okay, saya belum pernah lagi saya withdraw duit tau, sebab hari tu sepatutnya bulan 1 hari tu dia boleh earn 9.6%. Tapi saya silap, saya tak withdraw dia punya profit tu. So saya biarkan je, bila biar dia drop, jatuh balik kan. Jadi saya ada tanya dengan company, head of product, saya tanya, saya nak switch macam in unit trust, kita akan dia dapat profit, kita akan switch pergi another fund untuk kita lock the profit. Okay, tapi macam takaful, dia orang kata tak boleh, tapi saya tengok ada form yang boleh switch. Dan kalau tak boleh, kita withdraw profit itu. Contoh macam tadi dia ada, katalah kat situ dia ada profit 20,000 dia saving, kata ada profit 3,000. So kita withdraw yang 3,000 tu. Kan dalam withdrawal kita ada tulis berapa persen ni kan. Okay, ini saya ada tanya pada company, kepada Cik Rahman semua. Dia cakap good idea lah, dia kata kan. Sebab kita kena add value customer. Saya kata saya tak nak biarkan nanti dari drop jatuh. Bila drop jatuh, duit klien makin susut. Mana datang profitnya? Jadi bila kita withdraw yang profit tu masuk terus dalam akaun klien cakap duit apa ni Zah? Inilah duit daripada sikit lah, daripada profit yang profit daripada saving you dekat aspirasi tu. Jadi klien pun happy lah. Okay, sebab kita tak boleh switch kan. Kalau unit trust kita boleh switch pergi fund lain, nak lock. Okay, ini the idea lah yang saya cuba tanyakan pada diorang. Diorang cakap betul lah, good idea juga tu. Tu yang dia bawa pergi TBM hari tu untuk saya share. Okay, so
Kalau kita bermain dengan saver, kalau kita tengok saver kita yang dalam tu dia hanyalah letak 5%. Betul? Agak-agak kita boleh tak kira manual yang saver tu saja untuk tengok profit banyak ke tak? Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Okay, contoh sekarang ni kita letak, you all tengok dalam cash value tahun yang pertama IUA. Dalam IUA tu tahun pertama dia punya saver dia adalah alamak saya tak ada jadual saver dalam ni. Saver dia ini idea ini idea lah kalau you all boleh ni. Sekejap saya tengok. Okey, ni tadi cash payout. Okey, cuba tengok kalau saver dia tadi 12,920. Tengok di kotak IUA, kalau kita saver kita hanya 95% saja, betul? So dia jadi 12,274, betul tak? 12,274, betul tak? Okey, 12,274 tu mana dapat? Sedangkan saver kita 12,920. Saya tak ada kotak saver sini. Mana dapat? Hello. Nak jawab. 12,654. Thank you team saya. Sebab ada 5% charges. Wakanlah charge di situ 5%. Kan kita punya saver bagi pada klien kita. Bukan ini ini hanya gambar semata-mata. Sekejap saya cari saya punya. Kan kita bagi saver dekat klien kita. Ada apa tu? Saya stop share sekejap. Ada 5% charge wakalah. Sebab itu saver kita kurang. Sebab tu dia jadi apa tu? Dia jadi 95%. So 95% tadi tu 12,274. Cuba you masukkan dalam save Wipro. Masuk dalam save Wipro, kira manual saver tu. Sebab saver tu saja yang akan kita invest di Equity Dynasty. Faham tak maksud saya? Faham. Yang tak faham boleh tak ni? Yang 12,000 tu lah dia masuk ke Equity. Ya, betul. So mungkin dekat situ kita boleh ni. Saya. So kena masukkan satu-satu lah. Ya, masukkan 12,000. Okey. Oh sorry. Okey, masukkan 12,274 tadi yang ni kan. 12,000 nampak skrin kan? 12,274. Kenapa? Sebab nampak tak ada upfront wakalah charge kat sini. So 5%. Cuba kira 12,920 kali 5%. So dia akan dapat 12,274. So that's why saver kita tak ada 100%. Saver kita hanya ada 95%. Sebab dah tolak wakalah charge upfront. Okay. So kita akan tunjukkan klien yang ini cash value yang ini, betul? Kalau ikutkan ini pun rendah berbanding tahun lepas projection yang 10%. So hari ini kalau kita nak build trust client, macam tadi Cik tu cakap kan, okay, kalau kita nak buat macam cash payout juga, cash payout kita masukkan manual, kira masuk 6%, boleh. Kita kira 6% juga macam cash payout. Okay, sebab Equity Dynasty ni dia long term. Kalau dia biarkan duit tu long term, dapat profit insyaAllah. Jangan cakap dengan dia pun kau boleh keluar duit ni anytime, setahun 2 tahun, don't. Okay, don't. Educate dia untuk saving lama. Kau ingat saving dalam ni untuk long term, 10 tahun kau punya dream tadi ingat, 5 tahun kau punya dream tadi ingat. Nampak pada dia macam tu. Okay, so kita boleh masukkan 12,274 dekat mana? Dekat kita punya save Wipro yang annual saving tadi tu. Untuk okay, 12,274. Nampak tak? Nampak ni. Annual saving. Annual saving yang kat atas ni 12,274 letak 6%, letak 20 tahun saving period. Okay. Kemudian dia saving yang kita hanya 5 tahun saja, tahun ke-6 kita letak kosong sampailah ke bawah. Dia nampak banyak. Okay, dia nampak banyak tapi plus minus. Plus minus sebab dalam mobility ni dia dah letak asset management wakalah charge tau 1.5%. Yang 187, 379. Saya masih menunggu lagi head of product feedback dekat saya.
adakah total ini, yang ini totalnya 1570 saja atau total ni dekat 20,000 ni. That's why company ambil return kecil. Dia takut letak return besar, takut klien nanti aku nampak besar kan. Tapi return dia, tapi dana ni bagus. Dana equity ni memang bagus. Okay, equity dynasty. Macam global saya tak apa yakin sebab dana yang baru. 2019 tak silap saya. 2019 dana baru. Okay, jadi saya yakin sangat dengan equity dynasty ni. Okay, so mungkin boleh you all letak 12,274 dan you tunjukkan dekat klien. Ini adalah extra benefit lain pula kalau saver. Maknanya saver yang tadi tu, faham tak? Maknanya yang ini tadi, sorry saya stop share. Sekejap saya share balik slide. Maknanya dekat sini tadi ni, okay, saver ni you all kena kira manual. Jangan ambil yang kat sini. Kira manual guna apa? Mungkin guna saving prudent lah. So masukkan manual supaya dia nampak banyak. Kalau saya tak akan letak banyak-banyak lah return tu. Cukup 5-6 je. Jangan letak lebih-lebih. Cakap dengan dia plus minus. Bukan ada exactly figure you akan dapat. Return kan up and down. Boleh? Okay. Terjawab. Itu idea lah kalau rasa macam nak lebih yakinkan klien. Okay. So itu sahaja saya punya sharing. Okay. So tak ada apa-apa lagi saya nak tambah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau terfikirkan siapa-siapa, ni info lah, standard case 2 tahun dapat apa semua. Okay, meninggal dunia year 3 onwards dapat apa, ni lah. Selalu kita terlepas pandang lah bab-bab ni. Okay, kemudian ni case GIO, kita tak dapat total cash value, tak dapat total saving kita dapat cash value saja. Okay, kemudian itu sajalah. So pesanan saya yang terakhir, buatlah apa yang Allah suka. Allah akan bagi apa yang kita minta. Hari ni kalau Allah suka kita sharing, sampaikan kebaikan, buat baik, buatlah. Okay, jangan pernah ada rasa macam, oh nanti aku share dengan grup Kak Fida, Kak Zah ni, grup ni lagi hebat, dia dapat MDRT ramai. Tidak. Okay, sebab saya percaya mesti Allah bagi saya. Sebab saya pun tengah struggle. Saya sedang struggle. Orang yang struggle untuk dia bantu lagi orang yang di bawah, maknanya dia bukan bantu saja, itu adalah kasih sayang. Okay. Tinggalkan apa yang Allah murka, pedulikan apa orang nak kata, insyaAllah hidup kita berjaya dan bahagia. So, itu sahaja. Rin, nak tanya Rin? Ya, boleh. Dah habis tak? Okay. Tak apa. Ni memang ayat soalan last. Okay. Okay. Apa ayat closing Rin supaya dia buat, maksudnya agensi, ayat closing agensi supaya dia ambil aspirasi? Oh, okay. Aspirasi ni urgent bukanlah on the spot Kak. Okay, bukan on the spot tapi within 1 week saya akan pastikan yang saya akan close lah. Okay, saya tidak ada high expectation untuk dia terus bagi saya on the spot. Kita bukan close hibah. Hibah tu memang 100-200 kan. Memang okey lah Kak Fida saya ambil. Tapi dekat sini saya train diri saya sabar. Aku nak dapat benda yang hebat ni, Allah suruh sabar. Jadi sabar, main tarik tali sikit. Okay, main tarik tali sikit dengan dia. Kemudian tapi dalam masa yang sama 2 hari 3 hari tu saya approach. Saya tanya tu je Kak. Saya tanya dia, Assalamualaikum Kak Zah, sihat semua Okey. Kak Zah, proposal okey. Ada apa-apa yang saya nak adjust? Itu je. Antara plan platinum dengan gold ataupun apa plan yang kita bagi, ada apa-apa yang saya nak adjust? So I boleh tolong adjustkan supaya meet you punya dream. Ingat fokus tadi tujuan kan? Okay, tak ada dah okey dah ni. Okey, Alhamdulillah. So yang mana satu kita nak proceed? Yang diamond ke ataupun gold? Saya kan Allah bagi keberanian untuk close case besar ni selepas bulan 9 tu bila saya share agent saya banyak close. Saya masa tu tak ada case besar. Jadi saya kata aku ni banyak bagi, Allah tak bagi aku, tak apalah. Asalkan agent aku close. So dengan beraninya saya keluarkan ayat-ayat begitu, kenapa aku tak gunakan sebelum ni? Mudah. Saya tanya dia je. Okay, saya tanya dia sebab ingat aspirasi ni hybrid. So mungkin Kak Zah dengan Kak Fida, saya nampak K kat situ. Saya selalu nampak K dengan Kak Maria, Kak Maria punya Facebook. Maria tu saya punya ni juga tu apa-apa. Dik tolong angkat dik sian ni kan. So nampak K kat situ, hebat lah. So kat office ke? PKP telefon polis kan. Home office.
Oh, dahsyat lah. Biasa kat office. Dahsyat. Kita office kat dapurnya. Kulu kilir budak ni. Tu lagi Okay. hebat tu. So itu saja Kak Zah. Saya cakap dengan dia, mana satu yang kita nak proceed kalau dia tak nak ijazah apa-apa, terus tanya je, mana satu yang kita nak proceed, yang diamond or gold. Kalau dia cakap, Kak Zah nanti dulu Kak Zah saya belum fikir. Okey, belum fikir. So bila agak-agak Kak Zah boleh dapat keputusan? Itu je Kak. Jangan takut, saya belajarkan, aspirasi aku tak boleh takut lah. Kalau saya takut kan, klien dapat vibration takut tu. Dapat vibration takut. Kalau kita pun was-was contoh kan, dividen, kita pun tak yakin, boleh ke produk ni boleh ke, orang tak yakin. Memang klien tak yakin. Yang macam 16,000 tu kan, budak tu dah biasa tengok cash money depan mata. Dia dapat je 6,000, dapat 10,000 dia masuk tabung haji. Yang ASB loan tu kan. Jadi bila saya suruh asingkan 16,000 tu, dia kata, Kak, saya harap-haraplah apa yang saya buat ni betul. Dik, Allah yang jentik hati awak untuk buat ni. Sebab awak dah isi garah 1 minggu ni. Saya cakap, saya bagi 1 minggu kan untuk fikir kan. So awak pilih yang ini. Ingat, long term. Bukan short term. Long term. Long term. Ingat, dia meet awak punya dream. Tu je. Fokus tu je. Jangan ada fikir nak keluar-keluar duit. Sampai bila awak nak dapat dream awak tu? Dah. Okay? Tapi alhamdulillah lah saya tak ada masalah orang tanya dari segi return ni. Dan orang tak ada masalah berapa profit yang dapat semua tak. Sebab saya back to konsep. Tekankan dia konsep tu. Right? Menjawab Kak Zah? Soalan last boleh tak? Satu lagi. Boleh. Okay, macam ni. Saya nak tanya you, macam mana awak, kan kita sebaya. Okay, macam mana? Ya. Macam mana macam kita kan company takaful tau. Company takaful. Macam dia macam, kita ni bukan tempat simpan duit. Betul? Kan? Macam mana kita nak create kan, sebab saya ada certain client yang memang buat dengan saya 18,000, 14,000. Tapi dia ada macam kekangan lah bila macam benda tu macam biasalah daripada luar kan kadang-kadang, betul ke kau simpan tu kan company takaful, dia takaful protection, bukan simpanan, bukan untuk kau punya investment kan. So you ada tak, you pernah tak macam ada situation yang you kena handle objection macam tu, macam kita nak meyakinkan dia, memang kita dah habis dah ni, kita perah habis dah pasal kita punya the best, kita punya company, tapi kita nak meyakinkan dia, tempat kita pun you boleh buat simpanan and investment, memang you akan dapat. Macam mana tu? Ada okay, tak? Farah close yang 14,000, 18,000 tu plan apa? Aspirasi. Aspirasi, okay. So dah setahun 2 tahun lah klien tu? Dah, bila masuk tahun kedua nak tutup. Sebab apa? Influence daripada luar lah cakap memang macam tu lah. Dia akan macam dia orang akan cakap lah ni bukan simpanan ni. Dia orang banyak benda-benda yang macam unsur daripada luar kan, sebab dia bila dia share dengan orang kan, so orang cakap betul ke insurans ni protection, dia mana ada simpanan macam tu kan. So kita pun walaupun kita ada polisi apa semua, tapi pada saya memang hak jugalah nak inform kan benda kita ni pun kita memang special ada plan simpanan. Tu saya nak tanya, you pernah tak dapat situation yang macam tu, and then macam mana you nak handle, macam ni kita nak tekankan kita pun memang buat simpanan dengan investment juga, sama juga macam unit trust, sama juga macam bank macam tu, and then lagi kita lagi better sebab kita ada polisi. Itulah saya nak tanya you sikit lah idea macam mana tu. Okay, first saya bukannya nak mengiyakan apa orang tu jawab, orang tu cakap. Okay, first saya setuju di takaful ni bukan tempat yang sesuai untuk kita buat investment. Mungkin, minta maaf mungkin waktu Farah close dia tu, Farah ada tertouch sedikit pasal investment dan return. Sebab itu klien tu mungkin dia ingat, okay betul, Farah kata ini saving, Farah kata ini investment. That's why bila dia cerita benda yang Farah cerita, dia cerita dekat orang luar, dan orang luar pun betul, dia cakap ini bukan tempat untuk menyimpan. Tapi Farah boleh come back balik, bagi tahu dia, okey, memang kita bukan company yang untuk melabur. Setuju, agree dengan klien tu, okey, sebab dia rasa diri betul betul. Tapi betul you cakap kita adalah protection. But di sinilah fungsi kita protect your money. Kalau kita saving di luar sana, ada tak di mana-mana institusi pelaburan atau keuangan di luar sana yang protect your money?
Boleh tak you bagi tahu saya? Kita kan company protection, betul? Kita protect your money. Macam tadi, protect asset kan? Protect your money. Hari ini you saving dengan kita 18,000, kita protect you punya duit daripada apa? Daripada beku. Kalau you saving dekat luar, unit trust atau whatever pun, apa-apa jadi, macam mana pewaris you nak tuntut duit tu? Ada tak letak penama? Ada. Faraid tak? Boleh tak you bagi saya satu company atau mana-mana institusi yang dijamin, company pelaburan ni yang dijamin bila berlaku saja kematian, duit itu terus dihibahkan. Boleh tak? Bagi tahu dia. So mungkin Farah boleh come back tu balik, tarik dia balik konsep protect asset. Back protect money. Itu memang saya punya key point lah. Kenapa dia kena ambil aspirasi, sebab saya punya target market biasanya yang dah bersara, yang dah ada duit kan. Bagus, betul. So memang kita nak buat satu second tabung untuk dia punya persaraan lah, bila duit-duit dia dalam dalam dia punya duit pencen tu habis, so dia boleh guna kan kalau umur dia panjang. And then satu lagi, bila dia ada anak perempuan, so duit dia yang mana yang dia ada dalam koperasi semua freeze, duit tu akan dijadikan terus hibah. So that's why lah, bila kat situ memang kita dah explain dah untuk protect asset semua tu. Tapi itulah macam mana you ada key point tak selain daripada tu untuk kita yakinkan dia macam kita pun memang tempat kita ni pun duit yang disimpan tu memang akan dapat macam tu. Sebab saya ada 2 case tau. Saya ada 2 case yang memang 1 year lebih sikit, okay dah macam nak tutup lah. Tapi bila tutup tu, kita bagi return tau. Dia dapat return dia balik sebab saya memang lebih kepada saver jugalah. Biasanya saya letak saver macam mana you buat tu lah. Okay, and then memang ada. So dia cakap, ada duit lah. Memanglah ada. Saya dah cakap dah ada. So bila dah tutup tu, susahlah pula kan. Baru nak percayalah. So that's why lah saya cakap sebelum benda tu happen lagi lah kan. So macam mana kita nak meyakinkan dia? Ada tak? Ke dia tak ada? Kalau saya memang saya tidak ada pengalaman begitulah. Sebab satu lagi mungkin ni agak idea yang agak kuno sikit lah. Tapi Farah sebenarnya satu mindset. Okay, kalau percayalah mindset. Farah jangan fikir lepas ni akan ada lagi benda tu terjadi. Dia akan jadi. Dia akan jadi. Betul? Ini kuno sikit lah tapi saya percaya mindset. Once bila kita fikir yang benda tu akan jadi, dia akan jadi. Okay, jadi kalau 2 polisi tu dah tutup, dia akan tutup. Dia yang rugi. Okay, sebab kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab klien dah sendiri dah cakap dan bila dah tutup, dapat return baru nak comeback ke apa kan. Anggap saja mungkin dekat situ Allah bagi yang lebih baik selepas ini. Dan mungkin dekat situ Farah dah buat yang terbaik dan Farah dah cakap everything dah. So klien nak juga. Dan klien sendiri yang bodoh sebenarnya. Sebab dia pergi invest kat tempat yang beku. Okay, dia tak invest kat kita. Kita tak rugi apa pun. Farah dah buat yang terbaik dah. Farah dah buat yang terbaik. Kita tak rugi apa. So maybe dekat sini kita cari yang baru. So kita educate yang baru. Kita gunakan idea-idea yang baru. So yang jangan fikir panikan santai. Jangan. Nanti akan terjadi lagi. Okay? Itu saja. Sebab memang saya tidak ada pengalaman lah yang orang tu kata nak tutup ke apa. Memang saya simpang betul-betul. Saya jauh kan. Saya tak nak fikir pun benda tu kan sebenarnya. Mungkin kita boleh trust kat situ jugalah mindset betul kan. Kalau aku fikir benda ni jadi, dia akan jadi. Okay Farah? Farah dah buat yang terbaik dah. Thank you. Alright. Okay. So ada apa-apa soalan? Rasanya kesian Rainy dah pukul 11 malam dah ni. Kalau tanya soalan ni rasanya mau pukul 3 pagi baru habis kita punya sharing ni. So maksudnya kalau lepas ni nak panggil dia kena bayar pula. Itulah saya fikirkan juga tu. Tak adalah Kak. Okay, so itulah Rin. Akak rasa kan sebenarnya ramai yang